Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke rakaman bab 2 Biologi KSSM tingkatan 4. Jadi cikgu harap semua dah bersedialah untuk mempelajari bab kedua dalam silibus KSSM Biologi tingkatan 4. Okay. Bab 2 ini kita akan belajar tentang biologi sel dan juga organisasi sel lah. Okay. Seperti mana yang cikgu pernah ceritakan, kamu macam pernah dengar, macam pernah belajar alam menengah rendah dulu kan. So memang kamu pernah belajar dan ini kita akan tengok lebih detail lah. Detail sedikit daripada apa yang kamu belajar dalam subjek sains tingkatan 1. Okay. Topik pertama, struktur dan fungsi sel. Okay, kita akan tengok struktur dan fungsi sel lah. Okay. Cikgu rasa semua sedia maklum, kita ada dua jenis sel, sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okay, sel haiwan di sebelah kiri, sel tumbuhan di sebelah kanan. Okay. Yang mana sel ini merupakan unit asas lah bagi semua benda hidup. Okay. Apa yang ada dalam sel haiwan dan sel tumbuhan, yang pertama mitokondrion, sentriol, jasad Golgi, membran plasma, lysosom, nukleus, ribosom dan juga jalinan endoplasma lah. Okay. So kita akan tengok struktur setiap organel ini dan juga fungsi-fungsinya. Okay. So ini adalah gambaran tentang organel-organel ataupun organisasi sel tadilah. Okay. Nampak ada sentriol, okay. Ada lysosom, ada nukleus, ada nukleolus, okay. So kita akan tengok satu-satu lah. So ini adalah satu sel dan apa yang nak kita ceritakan adalah struktur di dalam sel tersebut. Okay, apa yang kita akan ceritakan lepas ini adalah struktur di dalam sel tersebut. Okay, kita pergi kepada struktur yang pertama iaitu mitokondrion. Okay, kalau kamu tengok dia punya bentuk di bawah mikroskop cahaya lebih kurang macam ni lah. Yang berwarna biru ni. Okay, mitokondrion. Okay, dia lebih kurang dia berbentuk rod ataupun sfera. Kadang-kadang rod, kadang-kadang sfera lah. Okay. Dia ada dua lapisan membran iaitu membran luar. Okay, nampak bahagian luar ni. Kat border luar yang licin. Dan juga yang dalam ni lah. Ini pun membran yang warna pink ni. Tapi itu adalah membran yang berlipat-lipat lah. Okay. So, dalam mitokondrion akan ada enzim yang terlibat dalam respirasi sel. So bila kita sebut mitokondria ataupun mitokondrion, dia adalah organel yang terlibat dalam respirasi sel. Okay. Jadi fungsi dia adalah dia merupakan tapak penjanaan bagi tenaga lah. Dalam tajuk-tajuk selepas ni kita akan tengok macam mana tenaga dijanakan dalam bentuk ATP dan sebagainya lah. So dekat mitokondrion inilah tenaga dijanakan untuk aktiviti sel lah. Okay. Yang mana tenaga ini akan dijana dalam bentuk ATP. ATP ni adalah adenosina trifosfat. So kita akan tengok juga dalam tajuk-tajuk selepas ini. Okay. Struktur yang kedua adalah sentriol. Okay, sentriol. Berbentuk silinder kecil dan dia wujud secara berpasangan dalam sel haiwan. Okay. Kalau kamu nampak dia ada banyak macam straw tu kan. Straw tu kita sebut sebagai microtubule. Okay, microtubule. Okay. So bila sesudah banyak kita panggil dia microtubule yang kompleks lah. Okay. Dan sentriol ini tidak ada dalam sel tumbuhan. Fungsi dia adalah kita akan tengok nanti dalam tajuk 4 tak silap, tajuk 6 tak silap cikgu, membentuk gentian gelendong. Ini kita akan belajar lah ketika pembahagian sel dalam sel haiwan. Okay, itu adalah fungsi sentriol. Jasad Golgi. Okay, apa itu jasad Golgi? Boleh katakan dia adalah satu timbunan ataupun kumpulan satu kantung ataupun satu bekas kosong lah ataupun kantung satu ruang yang pipih yang sempit selari yang setiap satunya dilapisi oleh membran. Okey, macam inilah. Satu bekas yang berlipat-lipat ataupun satu ruang yang berlipat-lipat lah. Okey. Okey, di hujung satu jasad Golgi akan ada satu vesicle, kita sebutkan vesicle. Yang mana dia dibuat daripada hujung yang lagi satu lah. Ini pun kita akan tengok nanti. Jasad Golgi. Fungsi jasad Golgi adalah dekat jasad Golgi inilah bahan kimia seperti protein, karbohidrat dan juga glycoprotein ni diproses, diubah suai dan dibungkus. Okey.
dia diproses dekat sinilah, diubah suai bentuknya sama ada protein ataupun karbohidrat dan juga dibungkus untuk diangkut ke tempat lain. Tempat keluar sel ke ataupun untuk kegunaan dalam sel lah. So dekat jasad Golgi. Okay. Membran plasma. Ini adalah membran yang menyelaputi keseluruhan kandungan sel. So ni border sel lah. Okay. So dia terdiri daripada protein dan juga fosfolipid. Okay. Protein dan juga fosfolipid. Bab 3 kita akan belajar lagi detail membran plasma ni. Dia hanyalah selaput nipis dan kenyal, boleh berubah bentuk, bersifat telak memilih kepada beberapa bahan. Fungsi dia yang paling utama adalah mengasingkan kandungan dalam sel daripada kandungan di luar sel. Okay. Dia mengasingkan apa yang ada dalam sel dengan luar sel lah. Dan dia juga akan memilih bahan mana yang boleh masuk dan keluar daripada sel tersebut. Okay. Nutrien gas pun boleh lalulah bergantung kepada saiz dan juga ketelapan bahan tersebut. Okay. Terusnya apa yang ada dalam sel haiwan adalah lysosom. Okay. Lysosom ni adalah sfera kecil yang mana dilapisi oleh satu membran tunggal lah, bukan dua, bukan tiga. Tunggal sahaja. Di dalam lysosom ini akan ada enzim yang kita namakan sebagai lysosome. Lysosome ni adalah sejenis enzim pencernaan lah. Okay. Fungsi lysosom ini, dia menghidrolisis. Okay. Kalau dalam biologi, kamu berjumpa dengan perkataan lysis, L-I-S-I-S, ataupun dalam bahasa ejaan Inggerisnya, L-Y-S-I-S. Lysis ini bermaksud sesuatu benda telah dihancurkan ataupun dikecilkan. Okay. Kalau sintesis, itu bermaksud sesuatu benda telah dihasilkan. Okay. Dalam ayat ini, hydrolysis, sesuatu benda itu telah dipecahkan menggunakan air, hydrolysis. Okay. So, lysosom ini akan memecahkan molekul yang kompleks seperti protein. Okay. Dia akan mengurangkan bakteria juga dengan lysosome tu, enzim yang mencernakan tu, ataupun komponen sel yang rosak lah. So, itu adalah fungsi lysosom. Nukleus, saya rasa semua kenal. Okay. Komponen yang paling besar dalam sel. Okay. Dia berbentuk sfera, padat, dia ada membran nukleus dia sendiri dan dia ada liang lah. Okay. So, di dalam nukleus ini akan ada kromosom, akan ada nukleolus dan akan ada nukleoplasma. Semua tu dalam nukleus. Okay. Fungsi nukleus adalah mengawal segala aktiviti sel. Di dalam nukleus inilah akan ada DNA. Okay. So, DNA inilah yang menentukan ciri sel dan juga apa fungsi sel tersebut. Okay. Terusnya adalah ribosom. Okay, ribosom ini adalah granul ataupun berbentuk macam pasir, butiran-butiran granul. Dia kecil, padat dan berbentuk sfera lah. Ribosom yang bukan yang besar ni. Ribosom adalah yang bintik-bintik tu. So, itu adalah ribosom. Dalam ribosom akan ada RNA, bukan DNA. Ini kita akan bincangkan lagi dalam next topik, tajuk 4 tak silapnya. Okay, apa itu RNA? Ribosom ni terdiri daripada protein dan juga RNA. Okay. Dan ribosom ini banyak terdapat pada jalinan endoplasma kasar. Dan ada juga diwujud secara bebas dalam sitoplasma lah. Tapi kebanyakannya akan berada pada jalinan endoplasma kasar. Okay. So, ribosom ni fungsi dia adalah untuk mensintesis protein ataupun dalam perkataan bahasa Melayu menghasilkan protein. Okay, sintesis menghasilkan. Okay. So, jalinan endoplasma. Jalinan endoplasma ada dua, iaitu kasar dan juga licin. Macam mana nak bezakan antara keduanya? Jalinan endoplasma kasar akan ada ribosom. Endoplasma licin tak ada ribosom. Okay. So, dia seperti lebih kurang jasad Golgi, dia adalah rongga cepir berlipat dan dia bersambung antara satu sama lain. Dia continuous lah, bersambung. Okay. So, biasanya dia akan bersambung direct dengan membran nukleus ataupun paling hampir dengan nukleus lah. Okay. Dua jenis iaitu kasar dan juga licin. Okay. Kasar ada ribosom, licin tak ada ribosom. Okay, ini merupakan jalinan sistem pengangkutan bahan dalam sel. Okay, bahan-bahan yang dihasilkan daripada nukleus akan diangkut ataupun melalui kawasan jalinan endoplasma ni lah. Okay. Kat sini juga berlakunya tindak balas biokimia dekat sini. Okay. So, jalinan endoplasma kasar dia akan angkut protein yang telah dihasilkan oleh ribosom ke tempat lain lah. Ribosom buat protein tapi diangkut oleh jalinan endoplasma kasar. Okay, manakala jalinan endoplasma licin dia akan sintesis
gliserol dan lipid lah ataupun lemak. Sebab apa dia tak boleh angkut protein? Sebab tak ada ribosom dekat endoplasmic chain. Okay. So, ini adalah gambaran sel tumbuhan. Okay, vakuol dalam sel tumbuhan merupakan kantung yang berisi cecair yang kita namakan subsel. Okay, vakuol akan dikelilingi oleh satu membran kita namakan sebagai tonoplas. Okay, ketika ni kita akan tengok lagi, ketika belum matang, tumbuhan sebenarnya mempunyai banyak vakuol yang kecil sebelum dia bergabung menjadi satu vakuol yang besar lah apabila tumbuhan tersebut telah matang. So dalam haiwan juga sebenarnya ada vakuol tapi kecil. Okay. Kadang-kadang tak ada, kadang-kadang ada tapi terlampau kecil lah. Okay. Subsel pula mengandungi air, asid organik, gula, asid amino dan sebagainya lah yang kamu dapat lihat tu. Okay. So, dalam vakuol tu akan ada benda-benda ni lah. Oksigen, karbon dioksida dan hasil metabolisme. Okay. Fungsinya adalah untuk mengawal kesegahan tumbuhan lah, sama ada dia segar ataupun layu. Kalau air meresap masuk dia akan jadi segar, kalau air meresap keluar dia akan layu. Okay. So dalam haiwan unisel, okay, multisel tak adalah, dalam haiwan unisel vakuol tu akan mengecut dalam proses pengosmo kawal aturan ataupun pergerakan air lah untuk perkumuhan haiwan unisel tersebut. Okay. Kloroplas. Dia berbentuk bujur, dia merupakan tapak fotosintesis, okay, di mana di dalam kloroplas ni akan ada pigmen klorofil lah yang memberi warna hijau kepada tumbuhan. Okay, fungsinya adalah menyerap cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga kimia semasa fotosintesis. Okay. Cytoplasma yang ada dalam tumbuhan dan juga haiwan, dia seperti jelly yang mana dalam tu akan ada sel, komponen sel yang terampai lah, sebagai contoh ribosom dan sebagainya. Di dalam cytoplasma akan ada sebatian organik seperti akan ada protein, akan ada lipid, akan ada karbohidrat, dan juga sebatian yang tak organik seperti beberapa ion, sebagai contoh ion kalium. Fungsinya adalah kadang-kadang sebagai medium ataupun tapak tindak balas biokimia di dalam sel. Sebarang tindak balas kimia biasanya berlaku pada cytoplasma. Dinding sel hanya ada pada sel tumbuhan. Dia adalah lapisan luar yang kuat dan tegar. Dia dibina daripada gentian selulosa dan dia bersifat telap sepenuhnya. Air boleh lalu lah. Fungsinya adalah untuk mengekalkan bentuk sel tumbuhan. Dia juga akan memberikan sokongan mekanikal lah kepada sel tumbuhan. Perbandingan antara sel tumbuhan dan sel haiwan, cikgu snap direct daripada buku teks lah. Ni kamu boleh tengok balik. Ada juga persamaan, ada juga perbezaan. So, habis 2.1, kita akan jumpa dalam video seterusnya. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.